Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat rasa syukur kepada Allah SWT atas segala curahan, nikmat dan kurnianya kerana program Hari Info dapat dilaksanakan secara maya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sesi akademik 2022. Saya juga berbesar hati ingin mengucapkan kepada para ibu bapa selamat datang ke Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah. Kami sebagai warga sekolah Safinatul Najah ini juga mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan di atas kepercayaan para ibu bapa sekalian yang telah memilih sekolah ini sebagai pusat pendidikan untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah, dengan kepercayaan yang diberikan ini, kami sebagai tenaga pendidik di sekolah ini akan menjalankan tugas dan tanggungjawab kami dengan sedaya upaya dalam memastikan mencapaikan objektif yang telah digariskan oleh pendidikan sekolah ini. Saya Mu'alimah Syuhada binti Suhairi memulakan bicara pada hari ini selaku Ketua Guru baru Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah. Dengan izin Allah SWT, pada hari ini saya dapat memperkenalkan diri secara maya sesuai dengan keadaan semasa. Di peringkat Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah, saya dibantu oleh Guru Penolongan dan Pentadbiran iaitu Mu'alimah Siti Mahiran binti Muhammad Sauli, Guru Penolongan dan Hal Ehwal Murid iaitu Ustaz Muhammad Syakir Aimi bin Sulaiman, Guru Penolongan Kurikulum iaitu Mu'alimah Nur Hayati binti Haji Syahrini, Guru Penolongan Kurikulum Ustaz Muhammad Ashraf bin Jamaluddin, Penyelaras Sistem Ustaz Fauzi bin Nasri dan Penyelaras Tarbiyah Ustaz Muhammad bin Mat Jamgi. Perkara pertama yang ingin sebutkan di sini adalah berkenaan dengan pengenalan awal Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah. Adalah menjadi misi meraihkan kebolehan, kemahiran dan keupayaan murid mengikut kemampuan masing-masing. Tidak kira dalam aspek akademik maupun bukan aspek akademik. Prinsip kami adalah untuk memberi peluang dan ruang kepada semua para murid banin dan banat di sekolah ini. Setiap manusia dilahirkan menyelah mengikut perkembangan masing-masing yang berbeza, di mana setiap individu memiliki kelebihan dan kemampuan tersendiri. Ini bermaksud jika individu tersebut kurang menyelah dari segi akademik, individu yang sama mungkin lebih menyelah di segi lain, termasuklah bidang sukan, kebudayaan, kerohanian dan berbagai lagi. Program-program dan aktiviti murid di sekolah ini telah pun dirancang dan diatur dengan sebegitu teliti untuk sepanjang tahun ini. So, ini meliputi berbagai program harian, program mingguan juga dan program bulanan. Sekolah menawarkan berbagai-bagai program yang sangat bermanfaat seperti solat duha setiap pagi, qiyamul lail, hari sukan dan seumpamanya bagi memenuhi keperluan insaniah mereka. Kami juga sering menganjurkan lawatan-lawatan ilmiah di luar sekolah dalam usaha memberi peluang murid-murid belajar dan menimba pengalaman secara peribadi. Seperti menjadi facilitator program, ejen masyarakat dan pertandingan-pertandingan terbuka. Di peringkat sekolah menengah, kami berhasrat untuk melahirkan murid yang berkepimpinan, mempunyai jati diri yang sejahtera serta peka dengan masyarakat dan persekitaran. Kami percaya murid-murid ini mampu membawa jenama Safinatul Najah ke peringkat lebih meluas dengan melatih mereka secara berterusan untuk menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat bertepatan dengan cokan kata sekolah menengah iaitu bersedia memimpin. Ibu bapa sekalian, Safinatul Najah komited dengan pelaksanaan pendidikan holistik. Kami percaya seorang murid tidak sewajarnya dinilai berdasarkan pencapaian akademik semata-mata. Masih ada komponen lain yang melengkapkan kemenjadian seseorang murid seperti sahsiah dan akhlak, kemahiran, keupayaan dan juga bakat.
So, walau bagaimana penularan pandemik COVID-19 membawa perubahan yang luar biasa, kita kena menerima cabaran ini bagi meneruskan pembelajaran sama ada secara atas talian maupun bersemuka. Hal ini ibu bapa perlu rebut peluang supaya murid-murid ini tidak bazir masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Guru-guru juga telah melakukan persiapan bagi menghadapi sebarang kemungkinan dengan beberapa penambahbaikan yang akan dilakukan secara berperingkat. Sebagai contoh, pada awal tahun ini kita akan memperkenalkan garis panduan kelas dalam talian dan bersemuka supaya murid lebih fokus dalam pembelajaran. Kami amat memerlukan kerjasama ibu bapa untuk memantau anak-anak di rumah agar mereka tidak ketinggalan. Kami percaya ibu bapa mampu mendorong anak-anak agar kekal bersemangat untuk menimba ilmu dalam fasa peralihan akademik. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin berpesan kepada ibu bapa sekalian agar merujuk kepada takwim sekolah sebelum membuat sebarang perancangan. Komunikasi dua hala antara ibu bapa dan sekolah harus dipertingkatkan agar kepentingan murid-murid terbela dan ibu bapa berpuas hati. Akhir kata, pihak sekolah turut mengalu-alukan komen dan cadangan penambahbaikan daripada ibu bapa. Sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Penerangan lebih lanjut akan disampaikan oleh penolong kanan dalam video seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallimah Siti Mahiran binti Muhammad Sauli, penolong kanan pentadbiran bagi sesi 2022 dan 2023. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu misi Safinatul Najah adalah menyediakan premis tetap dan kondusif untuk menyempurnakan perkembangan insan yang sejahtera. Jadi, dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan di Safinatul Najah adalah untuk keperluan murid-murid selaras dengan falsafah dan kaedah murid sentrik. Setiap kemudahan yang disediakan amat menitik beratkan 3 aspek, iaitu 3K, merangkumi kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Baiklah, definisi 3K adalah seperti berikut. Yang pertama, kebersihan. Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran yang bersih, indah lagi kondusif akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan termasuk sesi PDPR. Didorong dengan keyakinan bersuci adalah sebahagian daripada iman, hadis riwayat Muslim. Seterusnya, kesihatan. Kesihatan bermaksud sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani maupun intelek. Yang terakhir adalah keselamatan, iaitu di dalam atau di luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan serta kekuatan dalaman diri, iaitu jati diri murid itu sendiri daripada pengaruh dan ancaman yang bersifat negatif. Kemudahan yang ada di Safinatul Najah bermula di aras bawah. Terdapat dewan makan untuk murid-murid makan. Bukan sahaja mengutamakan kebersihan, pilihan menu juga diteliti terlebih dahulu agar sesuai dengan moto halal, bersih, seimbang dan berkhasiat. Pemilihan menu amat penting untuk membantu tumbesaran. Kami juga melantik caterer yang mesti menepati syarat-syarat khas oleh Kementerian Pendidikan.
Murid-murid disediakan minum pagi, makan tengah hari dan minum petang bagi murid lepasan sekolah atau dipanggil PLS. Makanan berproses tidak digalakkan. Pejabat pentadbiran ialah di mana semua guru, kaki tangan, ibu bapa dan pelawat akan melapor diri di pejabat terlebih dahulu untuk sebarang urusan. Di hadapan pejabat juga disediakan tempat mengambil suhu, imbas QR kod MySejahtera supaya guru-guru, para ibu bapa mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara sebelum melangkah masuk ke premis. Seterusnya, di dalam pejabat pentadbiran juga dikhaskan bilik isolasi atau lebih dikenali sebagai bilik sakit untuk murid yang sakit berehat sementara menunggu dijemput pulang oleh ibu bapa. Namun, kami tidak membenarkan murid masuk dengan suhu 37.5 sebagai langkah berjaga-jaga dan mengelak kejadian yang tidak diingini seiring dengan wabak penyakit yang melanda seluruh dunia. Maktabah atau kedai buku adalah tempat jualan buku, alat tulis, pakaian sekolah, keperluan-keperluan umum seperti makanan dan minuman sampingan. Akan tetapi, jualan jajan sama sekali tidak dibenarkan. Yang terakhir di aras bawah ialah Dewan Utama As-Siddiq. Dewan ini digunakan untuk semua program umum sekolah seperti majlis rasmi, solat berjemaah tahap 1, aktiviti co-kurikulum tahap 1 khasnya gimnastik dan dijadikan Dewan Peperiksaan Dalaman. Di dalam dewan yang sepenuhnya berkapet, aspek keselamatan semasa bergimnastik dijaga dengan menyediakan tilam khas. Aktiviti co-kurikulum atau permainan di luar dijalankan di atas rumput tiruan supaya kecederaan dapat dielakkan semasa murid-murid menjalankan kegiatan seperti yang tertera dalam gambar. Seterusnya kita beralih ke tingkat 1 sekolah, di mana terdapat ruang dan kelas untuk sesi PDP sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Terdapat juga bilik guru wanita sekolah rendah, perpustakaan Al-Ihsan, seterusnya Hub Ibn Sina untuk aktiviti berkumpulan seperti solat berjemaah, ceramah, mengaji dan hafazan. Kemudian pejabat urusan dan bilik pengarah, penyelaras kurikulum dan guru disiplin. Dan seterusnya di tahap 1 juga terdapat bilik audio untuk kegunaan guru dan murid-murid. Murid-murid sekolah menengah, bilik pemangku mudirah, ketua guru dan penolong-penolong kanan ditempatkan di tingkat 2. Berbalik kepada kebersihan di mana kebersihan fizikal sangat diberi perhatian. Oleh itu, penyediaan kebersihan Dewan Makan juga meliputi pencegahan lelati iaitu lipas, lalat dan tikus secara berkala oleh pasukan kawalan kerosakan. Manakala tandas-tandas sentiasa kering dan dalam keadaan baik diselia petugas kebersihan. Kebersihan juga separuh daripada iman. Jadi, semua warga Safinatun Najah membudayakan kebersihan sepanjang masa, melatih murid-murid bertanggungjawab ke atas kebersihan di dalam kelas masing-masing. Kemudian, program lepas sekolah atau dikenali sebagai PLS turut disediakan selepas tamat waktu sekolah. Aktiviti berjadual disediakan seperti berehat, mengaji Al-Quran, Iqra' dan solat asar berjemaah dan minum petang. Murid dibenarkan bermain setelah selesai solat asar dan minum petang.
Waktu PLS bermula pada jam 3.30 petang sehingga 6 petang sahaja. Ibu bapa dinasihatkan mengambil anak-anak paling lewat pada pukul 6 petang kerana pengawal keselamatan kami bertugas hingga 7 malam sahaja. Ibu bapa diisyaratkan menjemput secara peribadi anak masing-masing dari guru-guru yang bertugas sebagai langkah keselamatan. Murid PLS perlu dibekalkan oleh ibu bapa persalinan bagi mengelak baju sekolah kotor dan koyak. Terdapat papan tanda di pintu pagar utama, waktu dibuka dan ditutup. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada urusan dengan sekolah, semasa pintu pagar ditutup, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah meletakkan kereta di tepi jalan luar sekolah dan berjalan kaki masuk melalui pintu pagar kecil. Pelekat kenderaan diwajibkan untuk ibu bapa dan boleh dibeli di pejabat urusan dengan harga RM5 sahaja. Seterusnya, tata cara pelawat. Ibu bapa juga perlu mematuhi tata cara pelawat dan dilarang naik ke tingkat atas tanpa kebenaran. Ibu bapa perlu berurusan di pejabat pentadbiran dahulu. Sebarang urusan dengan pengurusan dan guru-guru adalah melalui janji temu. Ibu bapa atau pelawat perlu mengisi buku pelawat dan memakai pas pelawat sepanjang berada di kawasan sekolah. Seterusnya, bagi memastikan murid-murid mematuhi SOP dan penjarakan sosial, tanda arah dan penjarakan sosial dilabel dan ditampal di semua tempat dan kawasan sekolah. Jika aliran lalu lintas sesak di hadapan bangunan sekolah, tuan-tuan dan puan-puan boleh melalui terowong ke belakang. Terdapat 2 lalu lintas belang yang disediakan di lorong laluan menuju ke jalan belakang. Ibu bapa hendaklah memperlahankan kenderaan di kawasan sekolah, terutamanya pada waktu kemuncak pagi dan waktu pulang. Ibu bapa juga dilarang sama sekali untuk hentikan kenderaan di bawah terowong kerana akan menambah kesesakan lalu lintas. Penggunaan lalu lintas ini perlu diterapkan kepada semua warga sekolah dan latihan lintasan ini dibuat beberapa kali setahun untuk semua murid. Cecair pembasmi kuman juga disediakan di setiap ruang dan kelas-kelas. Murid-murid dinasihati membawa pembasmi kuman sendiri untuk kegunaan semasa berada di sekolah. Pemakaian pelitup muka diwajibkan sepanjang masa berada di sekolah kecuali waktu makan sahaja. Seterusnya, untuk keselamatan juga kami membuat aktiviti pengusian bangunan atau latihan kebakaran. Dengan kerjasama Jabatan Bomba atau Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, murid-murid juga didedahkan cara menyelamatkan diri dan menggunakan alat pemadam api serta cara mencegah kebakaran oleh pihak bomba sendiri. Alat pemadam api juga ada di sekolah ini secukupnya mengikuti piawaian bomba. Konsep selamat dari aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna, kawalan lalu lintas yang baik, bebas tinggi, makanan yang berkhasiat, infrastruktur yang lengkap dan tidak berbahaya serta sikap keprihatinan warga sekolah tentang aspek-aspek keselamatan yang diterapkan dalam suasana persekitaran sekolah bukan sahaja membuat seluruh warga sekolah merasa lebih selesa, selamat dan berkeyakinan dalam menjalankan tugas atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran, tetapi lebih mustahak ialah ia melahirkan generasi yang terdidik lagi bertanggungjawab. Sekian sahaja ucapan daripada saya.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Syakir Aimi bin Sulaiman selaku penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah. Unit hal ehwal murid seperti yang tertera pada slide merangkumi disiplin, kesihatan dan keselamatan murid. Saya mulakan dengan taklimat disiplin. Disiplin ditakrifkan sebagai kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tertib, menghormati hak orang lain, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Antara objektif disiplin ialah mencegah murid yang bersalah mengulangi kesalahan yang sama, mencegah murid yang membuat kesalahan daripada mempengaruhi murid lain, memberikan peringatan kepada murid yang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dan memperbaiki tingkah laku murid-murid yang bermasalah. Seperti mana tertera pada slide di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, waktu persekolahan pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat bermula jam 7.45 pagi sehingga 3.30 petang. Pada hari Selasa pula, waktu persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga jam 3 petang. Manakala pada hari Rabu, waktu persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga jam 4.30 petang. Kelewatan murid-murid akan bermula diambil pada jam 8.01 pagi. Berkenaan cuti dan ketidakhadiran murid-murid ke sekolah, bagi cuti sakit dan kecemasan mestilah dimaklumkan dalam tempoh 24 jam secara lisan atau SMS atau WhatsApp, dan bukti bertulis hendaklah diserahkan kepada guru kelas seperti MC. Permohonan untuk bercuti pula mestilah diserah secara bertulis dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum bercuti, termasuklah pada hari cuti perayaan hari agama lain seperti Taipusam, Deepawali dan seumpamanya. Ini adalah kerana pihak sekolah tidak mengambil cuti yang berkenaan sebagai cuti rasmi sekolah. Untuk makluman ibu bapa dan penjaga, waktu pasca peperiksaan iaitu tempoh selepas peperiksaan adalah salah satu tempoh yang perlu diisi dengan program bermanfaat. Ketidakhadiran merupakan salah laku disiplin yang boleh dikenakan tindakan tata tertib. Berikut pula adalah barang-barang larangan yang dilarang dibawa ke sekolah. Yang pertama, semua jenis gadget seperti telefon pintar, jam pintar, komputer riba dan seumpamanya untuk mengawal penyalahgunaan peranti di sekolah. Yang kedua, segala jenis dadah kecuali ubat-ubatan yang telah dibekalkan oleh ibu bapa atau penjaga, rokok, vape dan seumpamanya. Yang ketiga, semua jenis senjata yang berbahaya seperti pistol, parang, pedang dan seumpamanya. Yang keempat, barang-barang mainan juga adalah dilarang dibawa ke sekolah kecuali diminta oleh guru mata pelajaran dan hanya digunakan sewaktu mata pelajaran berkenaan sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada pakaian seragam sekolah menengah. Bagi murid lelaki, gambar murid sebelah kiri menunjukkan uniform hari biasa di mana murid mesti memakai pada hari Isnin hingga Khamis. Manakala gambar murid di sebelah kanan menunjukkan uniform yang dipakai pada hari Jumaat. Murid perempuan pula, gambar murid di sebelah kiri menunjukkan uniform perlu dipakai pada hari Isnin hingga Khamis, dan gambar murid di sebelah kanan menunjukkan uniform yang dipakai pada hari Jumaat. Murid hanya dibenarkan memakai t-shirt sukan sekolah sahaja untuk setiap aktiviti sukan dan co-curriculum. Selain t-shirt sekolah, t-shirt
hitam tanpa tulisan dan logo sahaja dipertimbangkan sekiranya belum mendapat t-shirt sukan sekolah. Seterusnya, jenis-jenis kesalahan. Terdapat 3 kategori kesalahan iaitu ringan, sederhana dan berat. Seperti yang tercatat pada slide, kategori ringan, jenis-jenis kesalahan ialah menyimpan misai, janggut atau jambang, berambut panjang, bermain di dalam bilik darjah atau kawasan larangan, keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran dan mengganggu guru. Kategori sederhana iaitu melakukan mana-mana kesalahan ringan sebanyak 3 kali, keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran, ponteng sebarang acara rasmi sekolah, menconteng pada harta benda sekolah dan meniru ketika ujian peperiksaan. Bagi kategori berat, iaitu melakukan mana-mana kesalahan sederhana sebanyak 3 kali, membawa, menyimpan, mengedar, menghisap bahan tembakau, biadab terhadap guru atau murid dan pengawas, memeras buku, mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat, dan tidak menjaga ikhtilat antara murid, bani dan banat. Sebelum mengenakan tindakan tata tertib, kami lebih cenderung memberi penjelasan kepada murid-murid mengapa dan bagaimana sesuatu peraturan dilaksanakan, seperti menjaga ikhtilat iaitu batas pergaulan lelaki dan perempuan, penggunaan barang-barang terlarang dan sebagainya. Nasihat akan menyusul jika murid berdegil mematuhi selain memaklumkan kepada ibu bapa. Jenis-jenis tindakan tata tertib yang akan dikenakan ke atas murid yang melakukan kesalahan. Bagi kesalahan ringan, jenis hukumannya ialah diberi amaran dan sesi kaunseling. Jenis kesalahan sederhana, rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan ringan, maksima 3 kali sebatan. Dan akhir sekali kesalahan berat, rotan di punggung dengan dilapit pakaian dengan menggunakan rotan ringan, maksima 3 kali sebatan. Itu murid-murid lelaki sahaja. Walaupun hukuman rotan ada dilaksanakan bagi kesalahan tertentu, bukan semua orang boleh merotan. Hanya guru tertentu sahaja yang boleh merotan seperti pemangku mudirah, ketua guru, PKM dan guru yang dilantik oleh pemangku mudirah atau ketua guru yang biasanya adalah dari kalangan guru disiplin. Lain-lain bentuk tindakan tata tertib iaitu zikir 100 kali selepas mengulangi kesalahan yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut, menghafaz sepotong ayat Al-Quran dengan maksudnya, menghafaz peribahasa, menghafaz satu hadis, membaca satu cerita dan menulis karangan pendek. Hukuman diwujudkan bukanlah untuk menakut-nakutkan murid, akan tetapi pihak sekolah mahu hukuman yang dikenakan bukan sahaja dapat mendidik murid untuk memperbaiki diri, bahkan mendatangkan manfaat ke atas diri murid itu sendiri. Prinsip kita, hukuman perlu ada, tapi biarlah bersifat mendidik. Buli bermaksud mempermainkan atau mendera seseorang secara mental dan fizikal dengan tujuan untuk mendapatkan keseronokan. Biasanya, mangsa adalah seseorang yang lemah yang baru datang ke sesuatu tempat yang baru, manakala pembuli adalah seseorang yang menguasai suatu tempat atas faktor senioriti, iaitu orang lama atau mempunyai fizikal yang lebih besar. Langkah pencegahan iaitu pemantauan setiap masa dan tindakan segera akan diambil jika ada kecenderungan atau laporan. Ianya perlu dicantas supaya tidak membarah. Moto asrama tiada buli, hanya badi juga memainkan peranan penting dan ianya bukan setakat moto semata-mata tapi diamalkan oleh semua murid yang tinggal di asrama. Kami juga memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan solat murid-murid dan akhlak mereka mesti diberi kesinambungan di mana jua mereka berada. Tekankan solat pada masanya dan lebih baik jika dapat membiasakan solat berjemaah di masjid
atau surau khusus bagi anak-anak lelaki. Pantaulah hobi atau kegiatan masa lapang anak-anak agar terlibat dengan aktiviti yang sehat lagi selamat. Janganlah dibiarkan mereka menghadap peranti atau gadget sepanjang masa kerana terlalu banyak unsur negatif dan maksiat di dalamnya. Jangan mudah mendengar cakap-cakap anak. Ibu bapa perlu bertabayun dengan pihak sekolah apa yang berlaku. Semua aktiviti sekolah, tidak kira kecil atau besar, mesti ada surat rasmi diikuti dengan WhatsApp dari pejabat pentadbiran sekolah. Jangan terus percaya cakap anak-anak, terutama yang remaja, tentang sebarang aktiviti sekolah. Ramai yang terjebak dengan pergaulan bebas atau menyalahguna atas nama aktiviti sekolah seperti di perpustakaan, pusat membeli belah dan sebagainya. Kononnya guru memberi tugasan dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada laporan kesihatan murid, iaitu kita akan menyediakan program pemeriksaan kesihatan dan suntikan imunisasi, iaitu HPV dos 1 bagi murid perempuan tingkatan 1, suntikan ATT tingkatan 3, suntikan HPV dos 2 perempuan tingkatan 1. Kemudian, murid cedera atau sakit di rumah dilarang sama sekali untuk hadir ke sekolah dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Seterusnya, keselamatan murid. Latihan penggunaan lintasan belang putih dipantau oleh PKM atau guru bertugas setiap pagi dan petang untuk memastikan murid menggunakan lintasan belang putih semasa melintas jalan. Latihan pengusian bangunan, iaitu fire drill, dilaksanakan setiap tahun sekurang-kurangnya 2 kali. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.